Bismillahirrahmanirrahim. Tanya berkenaan dengan niat yang diniatkan secara bersama, macam kita hadiah umum Faiz tadi. Maknanya dia niat nak berhijrah kerana dia nak kahwin, kerana dengan orang yang berniat kerana Allah, tapi dalam masa yang sama dia berniat kerana lain juga. Contohnya orang berniat nak puasa sunat, dalam masa yang sama dia nak diet, kan? Contoh, kan? Orang kata sambil Islam sambil minum air ya? Dia niat dia bercabang. Jadi para ulama membahaskan, di antaranya ulama-ulama yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, kalau ada niat yang macam tu kerana Allah, sebahagian niat dia masuk perbuatan ibadat dia kerana Allah, sebahagian kerana duniawi, dia akan memperoleh pahala juga, sah ibadat dia berdasarkan kepada peratus niat dia. Berapa peratus kerana Allah, berapa peratus kerana dunia. Kalau 50-50 dapat setengah. Setengah daripada ibadat dia dapat kerana Allah, yang lain lagi tak dapat kerana niat dia masuk dunia. Ibadat dia tetap sah. Tetapi di dalam perbahasan dan perbincangan tadi, dia nak wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia itu diperintah melainkan 100% niat terus ikhlas kepada Allah. Tak boleh kita bercabang, menyimpang, berbagai-bagai maksud dan tujuan di dalam kita melakukan ibadat. Yang tu yang dituntut. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan niat tadi, saya ingat berkenaan dengan orang yang bangun subuh lewat, bangun dah cerah lah. Dan benda ni pernah berlaku pada Nabi SAW dan para sahabat ketika pulang dari perangan, dah cerah lah. Jadi macam mana ketika itu solat itu qada ke ataupun tunai? Biasa. Okey, soalannya saya ulanglah, mungkin ada yang tak dengar ya. Nabi pernah sembahyang terlambat ya, bila dah habis waktu baru Nabi sembahyang. Sembahyang tu kita nak niat qada ke ataupun tidak? Yang pertamanya sembahyang tu bila saja kita niat kita ingat kita kena sembahyang lah. Sebab dalam hadis sebut wa man nama 'anis salah aw nasiyaha fayusalliha idza dzakaraha. Siapa-siapa yang tertidur daripada sembahyang. Tertidur ni tak sedar lah, sampai lambat dia bangun habis waktu. Ataupun dia terlupa daripada sembahyang, ketika ingat terus sembahyang. Jadi nak niat qada ataupun tidak, dua-dua boleh. Sama ada dia nak niat tunai ke, boleh. Automatik dia jadi qada kerana dia dah sembahyang di luar waktu. Ataupun dia nak qada pun boleh. Qada juga dengan maksud tunai. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita orang Melayu kita confuse masalah istilah qada. Qada ni kita duk faham perbuatan hak lepas-lepas yang kita tinggal tu buat sekarang, itu qada. Tapi qada dalam bahasa Arab tidak bermaksud begitu. Maknanya qada tu tunai, buat. Sama ada dia niat tunai ataupun dia niat qada, automatik dia jadi qada. Sebab dia sembahyang dah di luar waktu. Jadi masalah niat qada ataupun tunai tidak ada masalah. Sembahyang tu sah. Wallahu a'lam. Okey, soalan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, untuk menentukan sesuatu amalan itu sebagai sunat, adakah memerlukan kepada dalil kerana lafaz niat itu dianggap sunat? Jadi yang tak ada dalil, macam mana kita boleh anggap itu sebagai sunat? Oleh kerana masalah niat ini, masalah pasal niat ini dia masalah zonni. Dia masalah zonni, bukan yakini. Soalannya tanya, boleh tak kita menentukan sesuatu masalah itu berdasarkan kepada tidak ada dalil? Dalil-dalil ini dia terbahagi kepada dua. Kalau kita belajar hadis, belajar usul fiqh, dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya dalil secara sharih, secara terang. Sesuatu benda yang disebut secara jelas, terang, tepat disebut dalam Quran hadis. Ada juga dalil-dalil ini daripada Quran hadis juga, tetapi dia tidak secara sharih, dia tidak secara jelas, dia tidak secara terang.
Sebelum kita masuk isu niat ini, umpamanya menyentuh lelaki perempuan. Yang ni pun hari-hari orang isu ni tak habis-habis orang bincang kan, sebab ilmu Islam ni dia sentiasa hangat diperbincangkan. Jadi dalam Quran kata aula mastumun nisa, di antara perkara yang membatalkan air sembahyang menyentuh perempuan. Sentuh ini dengan maksud jelas ke maksud sentuh ini? Sama ada secara sharah ataupun secara isyarat. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkumul gha'ita aw lamastumun nisa. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, kalau nak sembahyang, ambil sembahyang lah sampai habis tu kan. Basuh tangan kepala kaki tu sampai habis. Dan di antara perkara yang membatalkan air sembahyang, ghaid, qada hajat, ada soal. Dan Allah Ta'ala kata aula mastumun nisaa, ataupun kamu menyentuh perempuan. Jadi sentuh macam mana? Kalau sentuh, oh, bila tidak sore, ada yang kata sentuh dengan tangan, batal. Ada yang kata sentuh dengan makna jima', bau batal. Tapi dalam Quran kalau bersentuh makna dengan jima', bukan dengan sentuh dengan tangan. Okey, kenapa ulama boleh berbeza sedangkan ayat Quran? Kerana tidak sore, tidak terang, tidak jelas. Dalil itu ihtimal. Begitu juga berhubung dengan masalah niat itu tadi. Sebab innamal a'malu binniyat. Jadi ulama-ulama Syafi'i kata, oh, setiap amalan itu mesti kena niat. Kalau tidak tak sah. Sebab hadis kata macam tu. Memang hadis, tetapi tidak sahih. Jadi bila meletakkan setiap ibadat itu kena niat, tak kira sembahyang wajib, tak kira sembahyang sunat, sebab dia adalah ibadat. Maknanya betul ijtihad Imam Syafi'i itu, ataupun ulama-ulama Syafi'i betul. Ada pun yang ulama-ulama lain ataupun mazhab-mazhab lain kata niat-niat itu sebenarnya nak cerita ikhlas aja, nak bezakan antara ibadat dengan adat. Ulama buat contoh kan, di antaranya orang duduk dalam masjid, confirm ke jadi ibadat tu. Kadang-kadang dia letih, dia berehat dalam masjid, bukan dia niat iktikaf, dia itu tak dapat pahala walaupun duduk dalam masjid, sebab bukan dia niat iktikaf. Niat iktikaf baru kira pahala sebab ibadat. Begitu juga basuh badan sampai basah kuyup, dapat pahala tu. Tapi bukan niat, bukan mandi, bukan dia niat mandi, sama ada mandi sunat atau mandi wajib, tak dapat pahala walaupun basah kuyup. Dia masuk terjun dalam sungai Perak, orang terjun habis, tak dapat pahala, dapat sejuk je. Jadi nak bezakan antara adat dengan ibadat kena pasang niat. Tetapi niat itu ulama bahas pula. Niat-niat itu apa dia? Yang pertama tadi, niat-niat tu nak cerita aku buat ni kerana Allah. Baru dah terbeza dengan adat. Kerana Allah aku buat ni. Kalau adat-adat ni bukan kerana Allah. Dan yang kedua, niat itu dipasang dalam hati ketika sesuatu ibadat itu dimulakan. Apa maksud ketika sesuatu ibadat itu dimulakan? Kalau contohnya ketika ibadat sembahyang dimulakan dengan takbiratul ihram. Sebab itu ulama Syafi'i kita, niat itu dia kata apa? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Qasad sesuatu berserta dengan perbuatan. Itulah niat. Jadi berlaku ihtimal ramalan macam ni kerana faham, kefahaman mereka tentang masalah niat itu sendiri. Tang tu beza tak apa. Boleh kedua-duanya. Okey, ada soalan lain? Aku ada beberapa soalan. Soalan pertama saya berkaitan dengan solat Jumaat. Maklum bagi kita bahawa imam tu dia wajib sebut saja sembahyang bagi Jumaat imam dalam alam. Dan bagi makmum tu adakah sekiranya jika makmum tu tidak menyebut niat makmum tu, kurang daripada 40 orang, katakan 30 orang sebut niat makmum, dia akan menjejaskan kesusahan solat tersebut sebab cukup 40 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang maklum bagi kita niat tu qasad ta'ala ta'yin tu, adakah ambilan dalil daripada hadis secara terang lah, sebab kita tahu Al-Imam Syafi'i dia merupakan seorang ulama hadis kan. Jadi kaedah yang dipakai tu. Yang ketiga, soalan yang ketiga tentang di sisi Imam Abu Hanifah, kaedah dia apa yang dipaham, apa yang disebut dalam Quran itu yang akan menjadi rukun lah. Dan apa yang tak sebut dalam Quran tapi kalau Nabi buat, dia standard dia jadi jatuh wajib. Contoh dia apa ni, qala taras farabihi fasalla,
Lalu mereka menyebut nama Allah dan mereka bersemayam. Di sini Imam Abu Hanifah mengatakan yang menjadi rukun di situ adalah menyebut mana-mana nama Allah. Tapi yang wajibnya adalah menyebut Allahu Akbar. Sama juga Fatihah tu, pada dia sisi dia wajib, dia bukan rukun. Yang penting kita faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi di sini adakah niat isi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah juga dia tidak seperti tadi saya terlewat ikut saya balik rumah. Saya tak dengar. Adakah di sisi Imam Abu Hanifah niat itu juga bukan rukun dan sekadar wajib? Allah a'lam. Saya jawab yang ketiga dulu. Soalan yang ketiga ni agak panjang sikit. Maknanya dia rukun dan wajib tu maknanya betul sebagaimana yang disebutkan tadi tu betul lah. Dia tengok maknanya dalil daripada Quran. Lepas tu bila wajib daripada Quran tu dia letaklah sebagai rukun. Kalau tidak ada dalil yang sharih yang jelas daripada Quran, dia letak wajib. Yang keduanya berhubung dengan masalah apa dia tadi sembahyang Jumaat ya, soalan yang pertama. Kalau seseorang itu lebih daripada 40 orang, dia nak kena niat tak dia itu sebagai makmum? Jawapannya, kalau mengikut mazhab Syafi'i wajib. Kerana sembahyang Jumaat tidak sah seorang diri walaupun lebih daripada 40. Mesti kena niat, dia pasal niat. Ada pun mazhab yang lain macam tadi lah, pasal niat tu tak mana lillahi ta'ala tu, masa dia pergi tu dia sembahyang Jumaat kerana Allah, sah. Kalau pegang mazhab Syafi'i macam tu. Jadi pegang mana-mana mazhab pun sah, tidak ada masalah. Mungkin ada di kalangan kita ni yang cenderung pada Hanafi, pada Syafi'i, Maliki dan sebagainya, itu tidak bukan masalah. Bila kita mengaji hadis ni, dia hurai, dia bentang, dibincangkan dalam semua mazhab. Maka di dalam mazhab Syafi'i, maka tidak sah walaupun sampai 1000 orang. Sebab sembahyang Jumaat tidak sah kalau dia tidak niat Jumaat, dia sembahyang seorang. Sembahyang Jumaat mesti berjemaah. Sekurang-kurangnya 40 orang sekali imam. Itu mazhab kita Syafi'i. Yang kedua tadi apa dia? Tak ada nak catat. Kasat tarak ta'yin itu ambil dalil mana? Itu ijtihad. Walaupun tak dinafikan juga, Imam Syafi'i ini salah seorang daripada ulama hadis. Orang yang mengaji hadis kena sedar, Imam Syafi'i ini ulama hadis. Dia muwatta' Imam Malik kita baru belajar, dia hafal. Dia hafal seminggu. Masa dia jumpa, masa tu ada kata dia umur 9 tahun, ada kata 10 tahun. Dia jumpa Imam Malik, dia nak belajar muwatta' Imam Malik ni. Dia kata, kalau Imam Malik kata boleh, dengan syarat kamu hafal dulu. Kena hafal dulu. Muwatta' ni baru boleh kamu belajar dengan aku. Dia kata aku dah hafal dah, dia kata semua. Kalau saya buat macam Imam Malik, tuan-tuan nak mengaji Mishkat kena hafal dulu, tuan-tuan seorang tak mari. Nak mengaji belum marah kena hafal dulu, habis baru boleh jumpa saya mengaji. Tak ada orang yang datang mengaji. Oleh kerana tu saya tak ikut cara Imam Malik dalam bab ini. Walaupun dia hebat, kita tak ikut semua pendapat dia. Jadi maknanya itu masalah ijtihad lah. Ulama hadis pun walaupun berpegang kepada hadis, tidak lari daripada ijtihad. Sebab dalam nak memahami hadis tu perlukan kepada kajian yang mendalam. Dia tengok nasih mangsunya, dia tengok maknanya khasnya, dia tengok qat'i zanninya, wajah dilalahnya macam mana, semua dinilai dalam semua sudut. Kalau tidak ada dalil yang sahih, itulah keluarnya ijtihad walaupun daripada kalangan ulama hadis sendiri. Okey, ada soalan lain? Ini berhubung dengan mandi jenazah. Perlu niat atau tidak? Ni, kalau mandikan jenazah, niat kita kerana Allah dan menolong. Tapi macam mana kalau orang bagi duit? Orang bagi duit sapu. Kalau tak nak bagi kat saya. Kita kerana Allah dah dia bagi kan. Kita sembahyang Zuhur, dia tunggu tepi pintu, bagi RM200 kerana sembahyang Zuhur, lantak kat dia lah. Kita dah kerana Allah Ta'ala dah. Duit tu ambil juga. Macam orang buat kenduri lah. Buat kenduri, salam orang masuk dalam bukit, salam orang. Dia niat jamu nak bagi makan orang, bukan niat nak dapat duit balik. Tapi kalau orang bagi, sila-sila dia kata. Slow ya. Lepas tu orang lain lepas tak datang, sila-sila dia ambil lagi salam. Niat dia ikhlas lah. Dia orang bagi, kita terima dia. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada sedikit lagi nak tanya tentang, tadi ada sahabat kita tanya tentang niat ni. Saya kenal dengan menggabungkan niat yang wajib dengan yang sunat. Contoh dia mandi wajib dengan niat mandi wajib dengan mandi sunat hari Jumaat. Maksudnya kita nak dua sekali, boleh ke tak? Yang soalan kedua tu berkenaan dengan... Okey, saya jawab teruslah soalan pertama ni boleh dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i boleh tak? Boleh. Yang kedua, contoh dia, macam contoh surau ni kebiasaannya bulan puasa lah kita buat witir. Contohnya kebiasaannya kita ada imam dia buat terus 3 rakaat. Kita pun dah biasa terus 3 rakaat. Kita yang datang lewat ni pun kita niat 3 rakaat. Tiba-tiba rakaat kedua imam dah duduk tasyahud awal. Jadi boleh tak kita tukar niat yang kita tadi 3 rakaat tu jadi 2? Sudah, mula-mula kita niat angkat takbir ni sembahyang witir 3 rakaat terus lah. Tiba-tiba hari tu ada imam baru ke macam mana ke, dia buat 2-1. Maksudnya 2-1. Jadi last sekali ada sunat. Boleh tambah satu ya. Okey. Yang terakhir sekali soalan saya tentang mufaraqah. Maksudnya mufaraqah tu apabila terlintas niat terus kita nak putus sudah dengan imam tu. Allah Alam tu saja. Okey, soalan pertama dah jawab. Soalan yang kedua, maknanya di dalam isu ini kita kena ikut imam. Kita kena ikut imam. Sebab ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Okey, kita niat nak sembahyang 3. Dia tidak membatalkan niat. Tidak membatalkan sembahyang kita. Nak buat 3 direct terus sembahyang witir. Tiba-tiba imam buat 2-1. Kita ikut imam. Maknanya habis dia buat 1. Maknanya sebab bila kita mengikut imam, kita terikat dengan imam. Kecuali perkara-perkara yang melibatkan batal sembahyang, yang tu kena mufaraqah. Kalau dalam isu ini, maknanya ikut imam. Yang kedua, masalah sembahyang sunat ini dia paling baik masna. Maknanya 2. Sama ada malam ataupun siang. Soalan yang ketiga tadi, apa dia? Mufaraqah. Mufaraqah ni niat, kena niat kita mufaraqah. Di dalam mazhab Syafi'i kita, bila kita niat, bila sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh imam itu yang menyebabkan sembahyang dia terbatal. Setelah terbatal lah, macam kita kata batal air sembahyang, itu terbatal sembahyang. Kita niat mufaraqah. Kalau dia masih duduk di situ, kalau sekiranya dia keluar masuk imam lain, tak apa, tak perlu kita niat mufaraqah. Dipanggil istikhlaf, ganti imam. Yang tu tak perlu niat mufaraqah. Yang kita nak isu dalam niat-niat mufaraqah ni, yang kita nampak confirm imam tu batal, tak ada orang nak ganti dia. Umpamanya kita kata ada di kalangan imam-imam ni dia terlupa rakaat 4 rakaat sembahyang zuhur, umpamanya dia tambah 1 lagi jadi 5. Kita subhanallah lepas ni lah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lepas sembahyang sebut subhanallah pun dia tak ingat, dia tak faham. Itu kita farqah sebab dia batal sembahyang. Wallahu a'lam.